Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Salatan wa salaman mutalazimain daimain ala nabil kiram Muhammad ibn Abdillah wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh, addal amana wa ballagha risalah wa kashafa Allahu bihi ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qawlihi ta'ala fi kitabihil aziz, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Tama-tama dan selama-lamanya kita rafa' syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat yang paling berharga kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah nikmat iman dan juga Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi mempertemukan kita pada tahun ini dengan satu bulan yang penuh barakah. Kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam satu bulan yang penuh barakah ini, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tunduk patuh kepada segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ni dah malam ke-24 dan tak berapa hari lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Sedar ataupun tidak sedar, Ramadan dah tak lama nak tinggalkan kita. Cuma tinggal lagi manusia tu nak sedar ataupun tidak. Manusia tu nak ambil peringatan ataupun tidak. Dengan kurniaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berada di dalam satu bulan yang penuh barakah ini, satu nikmat yang bersangatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada tahun ini, dan kita tak tahu sama ada kita akan dipertemukan ataupun tidak dengan bulan Ramadan yang akan datang. Sebab tu muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, peringatan buat diri saya dan juga tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah begitu hal keadaannya, bagaimana peringatan ini kita ambil berat, bagaimana Ramadan yang kita nak tinggalkan ini di penghujung-penghujung Ramadan, bagaimana ibadah yang kita laksanakan, adakah ibadah yang kita laksanakan masih lagi di takok yang lama? Sebab kalau kita tengok pelumba lari ya tuan-tuan, lawan lari dekat nak ujung-ujung dia buat pecutan yang luar biasa. Kita di penghujung tak buat pecutan, buat ghalib yang luar biasa. Sebab tu tak tahu mai penghujung tak ramai orang duduk di surau dan di masjid. Yang ramai duduk di kedai makan. Tak salah tuan-tuan nak makan. Yang ramai duduk di pasar raya. Sebab masing-masing sibuk dengan nak buat urusan ataupun nak buat persediaan untuk menyambut hari raya. Sedangkan penghujung Ramadan ini
Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita flashback balik tuan-tuan. Ramadan, kalau melihat pada ayat yang telah saya bacakan tadi tuan-tuan, banyak ustaz-ustaz pun mai daripada awal Ramadan dulu, ayat tu lah dia baca sampai tuan-tuan daripada tak ngapai boleh ngapai. Siap kalau ustaz tu tersilap baris, kita boleh tengok selalu. Sebab apa? Dah mengapai dah. Ni dah 24, malam 24. Makna kata, mau kalau kata 24 kali dah ustaz duk baca ayat tu, takkan tak ingat lagi. Makna kata kalau ustaz baca tersilap, kita boleh tegur. Tetapi apakah makna yang di sebalik pemerintah ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala itu? Yang Allah Taala sebut kutiba alaikumus shiyam, difardukan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana umat-umat yang terdahulu. Makna kata orang dahulu juga berpuasa. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah tuan-tuan, dalam tafsir Imam Mawardi sebut, pada permulaan berpuasa itu, dia tak, di antaranya sahabat Nabi nama dia Abu Qais radhiyallahu anhu. Abu Qais tuan-tuan, satu hari dia nak balik berbuka puasa. Nak balik buka puasa, balik rumah, tengok-tengok, tanya isteri. Isteri kata tak ada apa lagi jualan nak buka puasa. Beza dengan kita. Kita balik rumah tanya bini, ada apa tak? Oh, apa pergi tengok atas meja, tak larat nak cerita. Berambut yang mata banyak sangat. Buka-buka tudung saji tu dia. Segala mak nenek tu ada. Daripada sealim-alim kuih tayak, sampai kuih penipu pun dah. Karipak inti besar tak hidup. Perut boroi dah karipak tu, tapi inti kecil. Buah Melaka gelintir tak jadi pun ada. Macam-macam ada jual dah. Murtabaknya, ayam 7 layernya, sampai termuntah makan. Tu kita tuan-tuan. Abu Qais radhiyallahu anhu, dia balik satu hari, dia nak buka puasa. Bila nak berbuka puasa, dia pun tanya kepada isteri dia, hal keadaan ada tak benda yang kita nak buka puasa ni? Isteri dia kata tak ada apa lagi, tunggu saat. Dia pergi cari. Bila isteri dia pergi cari tuan-tuan, satu waktu isteri dia pun balik. Bila isteri dia balik, nah, tengok-tengok suami dia telah pun tertidur. Tidur tuan-tuan. Pada permulaan kewajiban puasa, kalau dah masuk waktu berbuka, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertidur, otomatik masuk hari yang kedua untuk berpuasa. Tak boleh dah nak makan. Sebab tu tuan-tuan, dengan tidur dalam tazkirah, nasib baik tak difardukan macam tu kat kita. Kalau tidak, tuan-tuan tidur tadi, baru saya duk mukadimah, tidur balik tak boleh sambung dah channel boleh tahan lagi. Tidur 8 kali bunyi tayar lekat. Tu hari Jumaat duk baca khutbah, duk dengar macam tu, cerai semua dah. 8 kali dah mengarah pun tetap boleh balik, relax, makan apa boleh ketam lagi. Sebab sambung yang tadi tak habis. Buka puasa tadi, iftar tadi tak ada nak habis. Alhamdulillah boleh juga makan. Tetapi pada permulaan kefarduan puasa begitu tuan-tuan. Maka bila mana tak boleh nak makan, otomatik Abu Qais radhiyallahu anhu pada keesokan harinya dia pergi kerja macam biasa. Pergi kerja macam biasa. Buat kerja tuan-tuan, jatuh pingsan. Sampailah peristiwa ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah bagaimana kefarduan puasa pada awalnya tuan-tuan.
Nah, kita atau sahabat tu tak tidur pergi banyak kali pun boleh buka puasa, tak boleh makan lagi. Kita tidur sehari berapa hari tu kan? Ada kata 10 hari, 10 hari pula, 10 jam. 10 hari tidur, mau duk kata buah kayu 42 atas belakang. Sehari semalam kita tidur berapa jam? Sudah. Yang duk baca dalam surat khabar dia kata tidur yang ideal 8 jam. Tu pun kamu ada yang lebih 10 jam macam baby kecil. Padahal bapak baby penyekan nak kerja tidur dah. Dia kata ustaz tidur dalam bulan Ramadan ni kan ibadah. Pandai jawab, mau kena katok dengan handset ni baru tahu. Alhamdulillah tuan-tuan, kalau cuba tuan-tuan bayangkan satu hari kita tidur lebih kurang 8 jam. 1/3 daripada 24 hours one day, daripada satu hari yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita 24 jam itu, kita menggunakan masa untuk kita tidur 1/3. Kita cuba kira kalau setahun berapa bulan tuan-tuan tidur? Tuan-tuan lah, saya tak tidur betul. Mai kamu ni ustaz ni, mai dok kita taruh kami ya, dan kaki pun tak. 1 tahun bersamaan dengan 4 bulan tuan-tuan tidur. Tuan-tuan cuba bayang yang umur 60. Apa ada umur 60 ni? Taubat tak mengaku. Kalau umur 60, berapa puluh tahun daripada 1/3 tuan-tuan? 20 tahun guna untuk tidur. Tu malam ni nak tidur lagi lah. Kalau tazkirah dalam setengah jam ni pun tuan-tuan tidur ni tambah jadi 25 tahun kita tidur. Sebab tu kurangkan tidur sikit. Tambah-tambah di dalam bulan Ramadan. Bahkan kisah yang kedua tuan-tuan, pada permulaan kefarduan puasa, di antaranya kisah Sayyidina Umar Al-Khattab. Satu hari apabila dia balik daripada menunaikan solat sunat tarawih dan juga ibadah yang lain, dia pun nak bersama dengan isteri dia. Bila nak bersama dengan isteri dia dah tidur. Mana kata bila dah tidur tak boleh dah, tak boleh nak bersama. So macam kita dalam bulan puasa ya, tapi ini waktu malam, balik-balik nak bersama dengan isteri dah, tengok isteri dah tidur, maka dia pun tidur sekali, tidur sekali. Nak buat macam mana, terlepas juga, bersama juga. Bila mana bersama, keesokan hari mereka pun tanya kepada Nabi SAW. Maka selepas pada itulah turun ayat uhilla lakum lailatus siyam rafasu ila nisaikum. Dihalalkan ke atas kamu ladang, iaitu isteri kamu, untuk kamu baca pada waktu malam. Siangnya berpuasa, malam kita boleh bersama dengan isteri, dihalalkan, tak ada masalah. Itu pada permulaan puasa tuan-tuan. Dan akhirnya sekali mai zaman kita fardu, walaupun difardukan puasa itu juga, tapi taklah macam pada awal-awal dulu. Bahkan kita berpuasa di zaman umat Nabi Muhammad SAW ini nak dibandingkan dengan umat-umat terdahulu tuan-tuan, buat ibadah walaupun dikurniakan umur yang panjang, mereka melaksanakan satu-satu ibadah diganjari dengan berapa pahala saja berbanding kita dengan umur yang pendek yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita di antara 60 ke 70 tahun. Bila buat satu-satu ibadah, maka satu-satu ibadah itu akan diberikan kepada kita ini dengan beberapa pahala, bahkan berlipat-lipat kali ganda, bahkan sampai ke 700 kali ganda tuan-tuan. Mai bulan Ramadan lagi lebih. Kena pula satu malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan tuan-tuan, kita pun tak boleh nak mencapai umur sampai 80 tahun, belum tentu lagi tuan-tuan. Maka saya kira kita yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan umur yang ada ini, kita kena rebut sungguh-sungguh bila mana duduk dalam bulan Ramadan.
Tuan-tuan kena ingat, kita takkan dapat dah, kemungkinan besar takkan bertemu dah dengan bulan Ramadan yang akan datang. Nah, sekarang ini baki berada berapa? 5 hari lagi. Kita pulun sungguh-sungguh pastikan tidak ada dalam 5 hari yang berbaki ini kita jadi penyegan balok liat lepak liat. Tak mau dah tuan-tuan. Dalam keadaan 5 hari yang ada ni, masa 5 hari inilah kita duk kalut pergi buat kuih raya, kuih samprit, kan? Bila sebut kuih samprit, orang lelaki sedih. Pasal apa? Tahun lepas saya nak tahu, nak cerita, kami ni takak boleh makan kuih samprit yang hangit dan patah lah. Duk terkenang tahun lepasnya. Saya jangan duk sebut lebih-lebih, saya akan menitih yang mata. Inilah peristiwa hitam yang berlaku pada diri kami, yang telah dilakukan oleh isteri-isteri kami. Mai dekat nak raya je buat kuih samprit, yang kita ni orang lagi takkan boleh makan yang hangit dengan yang patah lah. Tu terang duk suruh pergi beli macam-macam. Tu ya. Tuan-tuan tak macam tu. Kuih isteri tuan-tuan, suruh beli ni, tulis bukan main berjelak lah kali. Nah, takat hangit, kuih patah. Tak payahlah tuan-tuan duk sibuk kuih raya sampai kita solat sunat tarawih pun tinggal. Rugi tuan-tuan. Nabi sebut dalam satu hadis, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ada ulama meletakkan qama itu adalah mendirikan solat sunat tarawih. Sebab itu kena pulun sungguh-sungguh solat sunat tarawih ni. Nak buat 8 ke, nak buat 20 ke, itu atas kita. Kalau rasa kita ni boleh pi, enjin kita enjin turbo, boleh tambah lagi, bukan takat sembahyang sunat tarawih 20 rakaat sahaja, tambah pula dengan solat sunat yang lain, silakan. Imam Hambali tuan-tuan, setiap malam dia melaksanakan 100 solat sunat, 100 rakaat solat sunat semalam. Nah, tu dia. Kita jangan paling tak ada pun solat sunat tarawih, tambahlah sikit. Bangun-bangun lepas kita makan sahur, sementara tunggu nak subuh, bagilah sedah 2 rakaat pun dah. Alhamdulillah. Tuan-tuan cuba bayangkan, dalam kita buat ibadah itu, kena pula malam Lailatul Qadar. Kita tak tahu bila. Cerita dia, kita tak tahu bila tuan-tuan. Walaupun disebut berbagai-bagai, bahkan kadang-kadang kita pun terpercaya begitu. Bila mana bangun-bangun pada tidur, buka-buka peti tengok sayur pucuk beku. Kita kata tu dia timah, abang dah kena dah. Apa dia? Lailatul Qadar. Kita pun makan-makan ceruk-ceruk keras sungguh. Lepas tu timah pun kata lah, abang minta maaf, cik tak bubur sukat sayur surun agak-agak. Mau tak kerah. Kita percaya Lailatul Qadar dah dapat. Padahal sembahyang sunat tarawih pun tinggal malam tu. Rugi tuan-tuan. Sebab kita kena buat dalam banyak-banyak, kata tinggal 5 hari ni kita tak tahu Lailatul Qadar, walaupun ada sebut dah kata lepaslah. Kita tak tahu Allah Ta'ala nak kurniakan kita ni macam mana. Tapi mau kalau kata begitu tuan-tuan, dalam 10 malam terakhir ni, kita jangan tinggal langsung kokot dalam kita duk buat solat-solat tarawih ni. 1 malam ada. Begitulah juga hal keadaan yang lain. Baca Al-Quran jangan duk tinggal. Dah tak boleh nak buat banyak, 1 malam tuan-tuan balun 2 muka surat ke 3 muka surat jadi lah. Dah malas sangat. Malas bin balon. 1 muka surat. Yang penting istiqamah. Kan? Takut-takut tak ada 1 malam pun yang kita baca. Tu rugi. 1 malam 1 muka surat. Mana esok 1 muka surat dalam ni yang terakhir ni. Begitu jugalah hal keadaan dengan bersedekah. Nabi sebut afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Semulia-mulia, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di dalam bulan Ramadan. Bahkan tuan-tuan bayang pula kalau jatuh di dalam malam Lailatul Qadar.
Yang sedekah itu saja kalau biasa-biasa hari biasa diganjari, diumpamakan sedekah itu masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala perumpamakan orang yang bagi sedekah ini ibarat dia letak satu biji benih, tuan-tuan. Tumbuh satu pokok yang ada 7 ranting, setiap ranting ada dia punya buah 100 biji. Itu perumpamaan orang yang bersedekah. Makna kata dia letak, paling tak ada kita kata tak RM1. Tak RM1 naik jadi RM7, 7 ranting. Kali pula dengan setiap ranting 100, tuan-tuan. Tak RM700 kalau nak kira duit lah. Tu baru hari biasa, tak dicampur pula berada di dalam bulan Ramadan. Yang di dalam bulan Ramadan itu tidak akan tertolak doa seseorang manusia. Seseorang mukmin itu bila mana dia berdoa, Allah Ta'ala takkan tolak doa dia. Kena pula malam Lailatul Qadar pula, tuan-tuan. Cuba bayangkan berapa banyak Allah Ta'ala bagi pahala, Allah Ta'ala bagi darjat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga hal keadaannya, tuan-tuan. Bila mana Nabi SAW bacakan ayat ini kepada para sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Surah An-Nisa, juzuk yang keempat awal itu. Yang kita duk hafalkan mula-mula alif lam mim, sayaqul, tilka, lan tanah. Degi mata orang cukup. Tu orang kita orang utara. Nah, bila mana dibaca ayat itu kepada para sahabat, kamu sesekali tidak akan mencapai martabat kebajikan yang hebat selagi mana kamu tidak menafkahkan sebahagian harta yang kamu paling cinta. Abu Talhah ketika itu berada dengan Nabi dan juga para sahabat yang lain. Bila mana Nabi baca ayat ini, Abu Talhah itu sebut kepada Nabi, dalam banyak-banyak aku mempunyai banyak kebun kurma. Tapi bila mana turun ayat ini, aku nak bagi kebun kurma yang aku paling cintai, yang aku paling sayang, yang tiap-tiap tahun dia berbuah, tak pernah menduka citakan. Maka disebabkan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu tidak sesekali akan mencapai martabat yang kebajikan yang hebat selagi mana kamu tidak menafkahkan harta yang kamu sayang. Abu Talhah bagi terus kebun kurma yang bernama Bayrah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para sahabat, tuan-tuan. Kita payah macam tu. Tahun lepas itu di Kelantan, yang masa sahabat kita banjir, saya terlibat dalam misi tu. Mula-mula kita buka untuk nak bagi sumbangan kewangan. Lepas tu sumbangan pelajaran, alat tulis. Lepas yang ketiga kita buka sumbangan pakaian, tuan-tuan. Ya Allah, sedih, tuan-tuan. Tengok buka-buka kotak, seluar dalam pun ada. Dia ingat second hand dah, third hand, berlubang, boleh buat topong. Tu orang kita tak faham ke nak bagi kat orang, bagi yang elok, paling tak ada pun dia boleh pakai lagi. Ni yang bukan second hand dah, third hand. Sepatutnya benda tu dah tak duduk, bukan kata takat duduk buat kain buruk dah, takat duduk dalam tong sampah dah. Tu ada lagi nak bagi macam tu, tuan-tuan. Sepatutnya kena faham bagaimana Nabi SAW dipertontonkan ketika mandi Isra. Nabi dipertontonkan dengan satu kumpulan yang mana mereka ini meletakkan benih, tanam satu pokok lah, kali naik pokok mereka dapat tuai hasil la tu. Maka Nabi tanya kepada malaikat Jibril, siapakah gerangan mereka ini? Malaikat Jibril kata, inilah manusia yang duduk di atas dunia dulu, mereka ini tidak kedekut, senantiasa menafkahkan harta mereka. Kita tak tahu harta kita ni kita boleh pekin sampai bila, tuan-tuan.
Takut-takut bila mana nyawa kita duduk di kongkong, masa tu kita duduk kata fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Minta ke Allah Ta'ala kalau boleh dilambatkan, dilewatkan sedikit, fa asaddaq, aku nak sedekah. Mudah-mudahan dengan aku sedekah ini aku digolongkan di kalangan orang yang soleh. Tu sebab tu tuan-tuan, jangan tunggu, jangan kita buat kali. Kalau ada kewangan lebih tuan-tuan, ada orang nak bagi, orang nak minta sumbangan apa, kita ada RM10, nak bagi RM1 pun tak buat bagi. Jangan kita tunggu sat-sat, saya aku balik dulu, lain kali ayat tu lah, esok aku bagi. Malam tu kita ada RM10, kita nak bagi RM1, bagi. Jangan tangguh, takut-takut kita tak sempat. Sebab mati ni kita pun tak tahu bila. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan diperlewatkan dan tidak akan dipercepatkan satu-satu nyawa manusia itu. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk akhirnya, ingat akhirnya barulah pergi mata. Kalau tak dengar akhirnya, tak jegi mata. Mudah-mudahan dengan mukadimah tadi dapat manfaat bagi kita. Mukadimah baru dah. Dia buat tarik mula-mula kata akhirnya. Mudah-mudahan dengan mukadimah lena balik. Akhirnya tuan-tuan, marilah sama-sama kita menghidupkan Ramadan yang berbagi ini dengan pesta ibadah yang sungguh-sungguh. Jangan kita duk buat main tuan-tuan. Jangan kita duk jadi pelakon handalan setiap tahun benda yang sama yang kita buat. Nak beli baju raya, beli siang-siang saja. Malam tu selalu pergi kalut lah, pergi Kamdah lah, pergi Tesco lah, apa semua. Duduk kat rumah aja, ataupun duduk di surau, duduk kat rumah, buat ibadah yang sungguh-sungguh. Kan kita duk tengok dah kawan-kawan kita yang tahun ni ada, kadang-kadang tak sampai tahun ni habis pun dia pergi dulu. Kan tengok umur kita 60, dia 40, macam mana dia boleh pergi dulu? Sebab apa? Kita tak tahu bila nyawa kita Allah Ta'ala akan ambil. Sebab tu kena ada persiapan. Jangan takut mati. Orang nak kata takut mati, maksud apa? Kita kena fikir tentang kematian. Tu maksud dia jangan takut mati tu. Kalau kita takut mati, kita tak ambil tahu dah pasal kematian. Takut. Nak cerita pasal mati, takut. Nak tanya kawan mati pun takut. Kawan sebelah rumah kita mati pun takut. Bila mana kita fikir pasal mati, kita dah ada isti'dad, iaitu persiapan untuk kita masuk ke satu alam yang baru, iaitu alam kematian. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, saya tinggalkan tuan-tuan pada malam ini dan seterusnya sama-samalah kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan ibadah yang kita laksanakan pada permulaan Ramadan sehingga penghujung Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan janji dengan nikmat-nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itulah tuan-tuan, cuma saya ada buat main oli-oli sikit. Terlupa. Oli-oli dia berbentuk bukan makanan pada tuan-tuan, makanan rohani tuan-tuan. Kita bagi pamphlet pada tuan-tuan, tuan-tuan nak bagi sumbangan, tuan-tuan bagi. Kalau tuan-tuan tak mau bagi sumbangan, kata malam ni tak mau bagi sumbangan, nak bagi esok pun tak ada masalah. Tapi macam saya sebut tadi lah, kan, tumpang kita ada, tuan-tuan nak bagi apa, tak mau bagi RM1 pun tak apa, yang penting bagi RM1,000. Kita open minded. Sebab masjid Bukit Indah Muda dalam proses naik taraf, kita ambil paling tak ada pun kita dapat satu-satu pak tu. Nah, kita tak dapat nak semua. Kalau semua ni tu ada 600,000, kita boleh dapat sikit, pak ni RM1 ke, pak ni RM1, pak ni RM2 pun alhamdulillah tuan-tuan. Itulah yang akan menjadi saham kita di hari akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'lam. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi, wa ma ubarribuha. Yang baik datang pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lemah datang pada kelemahan saya sendiri. Mohon kemaafan jika terkasar bahasa dan juga
saya tak hadir pada minggu kedua yang lepas. Ada bertembung atas kuliah. Macam tu tuan-tuan, minta maaf. Jadi saya, alhamdulillah Allah Ta'ala temukan kita pada malam ini. Bolehlah sekali lagi kita bertemu, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatina fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina shiratal mustaqim. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khinatil Qur'an wa adkhil jannata bi syafa'atil Qur'an wa 'afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirati bi hurmatil Qur'an wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.